Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat anak-anak Sains 3 Amin. Hari ini kita akan sambung sedikit saja, tak lama, tentang dalam bab radioaktiviti chapter 8, radioaktiviti bab 8. Kita nak tengok subtopik yang seterusnya. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu, kita revise balik pembelajaran kita pada minggu lepas, yang mana kita dah tengok ada beberapa jenis ionizing radiation, ada beberapa jenis radiasi yang mengayon. Ionizing radiation. Bila kita sebut ionizing radiation, kamu terus ingat tiga benda ni. Kamu ingat alpha, kamu ingat beta, kamu ingat gamma. Alpha bentuk dia macam ni, beta huruf B ada echo sikit dekat bawah, lepas tu gamma dia macam huruf Y. Okey, kita ada tiga jenis radiasi yang mengayon. Alpha, beta dan juga gamma. Okey, kita tak sebut X-ray. Tapi X-ray pun juga sinar X. X-ray yang kita guna nak scan tulang kita tu, itu pun adalah salah satu radiasi yang mengayon atau kita panggil dia ionizing radiation. Tetapi kita fokus kepada tiga type ni, tiga jenis ni. Sebab tiga jenis ni kita boleh katakan dia adalah safety concern ataupun kita kata harmful lah, berbahaya. Okey, tahap berbahayanya berbeza. Setiap kategorinya berbeza. Contohnya macam alpha. Okay, ni kita ulas balik. Alpha merupakan suatu sinaran radiasi yang mengayon yang sangat kuat ataupun yang sangat berbahaya sekiranya dia berada di dalam badan kita. Dia sangat bahaya kalau dia berada dalam badan kita. Macam mana dia boleh berada dekat badan kita? Katakanlah kamu tertelan unsur yang radioaktif. Macam mana pula kita boleh tertelan unsur yang radioaktif, cikgu? Kita makan ikan. Ikan tu tercemar dekat kawasan yang ada bahan radioaktif. Ikan tu pun makan bahan radioaktif. So dalam badan ikan tu dah mengandungi unsur radiasi. Contohnya ada sinar alpha, contohnya ada alpha radiation. Kita pun makan. So benda tu dah berada dalam badan kita dan dia akan merosakkan sistem pada tubuh badan kita. Dia boleh mengganggu kita punya sistem badan kita. Tetapi sinaran alfa yang berada di luar badan kita, dia tidaklah begitu berbahaya. Bukanlah tak bahaya, dia tidaklah begitu berbahaya berbanding bila kita tertelan sinaran tu ataupun tercekik ke ataupun masuk benda sinaran alfa tu masuk dalam badan. Sinaran alfa tak boleh tembus badan kita tetapi bila kita makan ataupun termasuk dalam badan, termasuk dekat mata ke, kawasan yang berongga, radiation boleh masuk. So radiation alpha tu boleh menyebabkan kerosakan pada tubuh badan kita. Begitu juga dengan beta. Tetapi tidak pada gamma. Gamma dalam badan kita dia tak bahaya. Tapi mana ada manusia yang ada menghasilkan sinaran gamma dalam badan dia? Setakat ni tak adalah, kecuali Incredible Hulk. Incredible Hulk tu pun sendiri dia kena gamma radiation di luar. Jadi sinaran gamma yang berada di luar badan kita sangat bahaya apabila dia mengenai tubuh badan kita. Dia boleh tembus tubuh badan kita. So bila kata boleh tembus, maksudnya dia boleh interrupt kita punya sistem sel, sistem tisu. Dia boleh ganggu. Yang mana bila ganggu, dia akan menyebabkan risiko yang pertama adalah kanser. Dan juga boleh menyebabkan risiko kematian. Sekiranya nilai pendedahan tu terlalu tinggi ataupun tempoh pendedahan tu terlalu lama. Duduk lama dekat sinar radiation. Tak adalah sampai menjadi Incredible Hulk dalam cerita Avengers tu. Itu pun disebabkan gamma radiation. Tapi itu cerita science fiction lah. Okay. So, kamu kena ingat ada tiga jenis radiasi. 3 type of ionizing radiation. Which is alpha, beta dan juga gamma. Yang kedua, kamu harus tahu, you have to know the charge of particle. The charge of particle. Charge bagi setiap jenis radiasi ini. Alpha positif, beta negatif, gamma neutral. Dan juga kita kena tahu kuasa pengayonan, ionizing power bagi alpha, beta dan juga gamma. Boleh rujuk dalam jadual nanti. High untuk alpha, beta moderate, gamma low. Dan yang ketiga, kita kena tahu kuasa penembusan dia. Kalau untuk alpha, dia tak boleh tembus beberapa helai kertas. So sinaran alpha tu akan tersekat dekat sini. Baru kertas. Jadi maksudnya tubuh kulit kita pun dia tak boleh tembus. Kecuali jika tertelan dengan bahan yang mengandungi alpha radiation. Itu bahaya. Beta radiation pula dia tak akan tembus aluminium. Plate aluminium dia tak akan tembus. Saya tak ada plate aluminium kat sini. Katalah saya ada plate aluminium ni. Dia tak boleh tembus. Ni plastik. Katalah ni plate aluminium, sinaran beta tak boleh tembus.
Tetapi sinaran gamma boleh tembus apa sahaja kecuali bongkah plumbum ataupun LED block. Bongkah plumbum yang macam kamu tengok dalam buku teks ni tadi. Okay, so ada 3 kriteria bagi setiap jenis radiation ni, kamu kena tahu dia punya ciri-ciri dia. Ini sangat penting. Okay, itu kita dah belajar pada minggu lepas. Untuk minggu ini pula, kita akan fokus kepada sumber radiasi yang ada di sekitar kita. Sama ada diwujud secara semula jadi ataupun diwujud secara buatan. Okay, kita ada Irfan, Hamizah, Danish, Alia, Atika dan Syuhada. Oh, Sarah tak ada ya? Okey. Sekarang ni dalam buku teks dia menceritakan, dia menunjukkan terdapat 2 sumber utama. Sumber semula jadi dan juga sumber buatan manusia. So the source of ionizing radiation. Macam saya pernah cerita sebelum ni, sinaran radiasi ataupun radiation bahan radioaktif ni dia wujud secara semula jadi ataupun wujud secara buatan. Dia boleh ada secara semula jadi ataupun ada secara buatan manusia. Okey, kita tengok satu persatu. Kalau dari sudut natural. Nah, bagi dia main. Jangan pasang pun bang. Okey, kalau sumber natural ataupun sumber semula jadi, dekat sini dia bagi contoh cosmic rays. Cosmic rays datang daripada sinaran cahaya matahari lah, ataupun sinaran kosmik yang daripada luar. So itu kita panggil dia cosmic rays, sinaran kosmik. Yang kedua kita panggil dia background radiation. Background radiation ni datang daripada mana-mana sumber bahan. Mana-mana sumber yang ada wujud di muka bumi secara semula jadi. Dia akan menghasilkan sinaran. Kita tak nampak. Tapi dia berlaku secara semula jadi. Dia boleh berlaku dekat tepi taman kita. Dia boleh berlaku dekat dalam kawasan sekolah. Dia boleh juga berlaku dalam kawasan rumah kamu. Tetapi, jangan risau. Radiationnya berada pada tahap yang rendah. Taklah terlalu tinggi. Tak adalah sampai boleh menyebabkan kita boleh ada risiko kanser terutamanya. Okey, itu adalah sinaran mengion yang wujud secara semula jadi. Satu. Yang kedua kita tengok man-made ataupun kita panggil dia buatan manusia. Okey. Contoh-contoh sinaran yang mengion yang dihasilkan oleh manusia antaranya nuclear accident. Kemalangan nuklear. So ini biasa berlaku dekat kawasan industri lah, kawasan yang berasaskan industri nuklear, tenaga nuklear, ataupun daripada nuclear test, uji kaji nuklear, ataupun daripada use of radioisotope for medical purpose. Alat radas ataupun alat pembedahan, bila kita nak bersihkan, dia bukan sahaja bersih alat pembedahan, contoh pisau, forceps, alat-alat itu, saya tak tahu nama-nama alat yang lain kan. Dia bukan sahaja basuh menggunakan sabun kan. Dia bukan basuh sahaja setakat macam basuh lepas tu dipanaskan, tidak. Dia ada lalukan satu radioisotop ataupun sumber radioaktif untuk membersihkan alat pembedahan terutamanya, untuk membersihkan alat makmal. Kita panggil dia sterilize. Ada banyak cara dan salah satu caranya dengan menggunakan radioisotop. Dan juga background radiation. Tadi dekat sebelah sini ada background radiation. Dekat sebelah sini pun ada background radiation. Maksudnya, background radiation ataupun sinaran latar belakang boleh wujud secara semula jadi ataupun boleh dihasilkan oleh manusia sendiri. Okey, mari kita tengok kejap lagi. Okey. So, kita tengok beberapa contoh yang ada di sini. Okey, kita pergi kepada cosmic rays dulu. What does mean by cosmic rays? Okey, kita tengok sama-sama dia punya definisi. Cosmic rays are high energy radiation produced outside from the solar system or from another galaxy. Okey, sinaran kosmik ni adalah merupakan suatu tenaga yang sangat tinggi, tenaga radiasi yang sangat tinggi yang dihasilkan daripada sistem solar ataupun daripada mana-mana galaksi. Okey, these cosmic ray are also known as galactic cosmic ray. Sinaran kosmik. Okey, kalau kita tengok pada gambar raja ni, dekat United States, kita ada satu teleskop ataupun satu alat yang digunakan untuk mengesan sinaran kosmik ni tadi. Sinaran kosmik ni kita tak nampak, tapi dia berada di luar sistem solar kita ataupun di dalam sistem solar kita. Kita tak nampak sinaran kosmik tu. Dia berada di luar. Okey. Yang kedua, kita nak tengok background radiation. Apa yang dimaksudkan sinaran latar belakang ni? Background radiation is made up of various type of ionizing radiation in the environment. Maksudnya, dia wujud sama ada secara buatan ataupun secara semula jadi di sekeliling kita.
Benda tu memang ada. Radiation ada. Sama ada secara semula jadi ataupun secara buatan. Okay. There are various type. Ada macam-macam contoh background radiation ni. Kalau kat sini dia bagi sama ada secara natural sources ataupun buatan manusia. Contohnya cosmic rays tadi. Cosmic rays pun kita panggil dia sinaran latar belakang. Ataupun radioactive radiation from natural radioactive substances in the surrounding. Contohnya karbon 14. Dekat sekitar kita ada banyak unsur karbon. Ataupun bahasa kampung kita panggil dia kapur, marmar. Ada banyak unsur karbon dekat situ. So radioactive radiation sentiasa ada. Sebab bahan radioaktif, kena ingat balik unsur yang bersifat radioaktif, dia tidak stabil. Bila dia tak stabil, dia akan mereput. Ataupun kita panggil decay. Bila dia mereput, dia akan menghasilkan sinaran. Okay, selamat datang Syekh Fidati. Bila dia mereput, dia akan menghasilkan sinaran. Sinaran tu kita panggil dia sebagai sinaran latar belakang. Background radiation. Okey, tapi kita kena faham. Bukan semua background radiation ni berbahaya. Tidak. Ada beberapa kriteria nanti yang kita akan tengok. Sama ada kita boleh tahu sama ada radiation itu berbahaya ataupun tidak. Okey. Yang ketiga, radioaktif tu datang daripada sisa radioaktif daripada nuklear. Ini buatan manusia. Dan yang keempat, radioisotope from a medical uses. Dalam bidang perubatan sama ada nak membersihkan alat pembedahan ataupun untuk mengubati penyakit, kemoterapi pun menggunakan radioisotope. Pun ada juga sinaran background ataupun sinaran latar belakang. Okey, seterusnya kita akan tengok unit of dose rate measurement for a background radiation. Okey, kita ada satu alat. Satu alat yang digunakan ataupun kita panggil dia Geiger counter. Geiger counter, bukan Geiger mula, Geiger counter. Alat Geiger counter ni dia ada dalam bentuk nombor dan juga perpuluhan, digunakan untuk mengesan berapakah amount ataupun kita panggil dos. Berapa dos radioaktiviti yang berada pada sekitar alat tersebut. Contohnya dekat sini kita ada gambar Raja A, kita ada dekat kawasan taman penuh dengan tumbuhan hijau. Ada radiation sebenarnya. Dan satu lagi dekat kawasan sekolah. Dah lama tak pergi sekolah. Okey. Di kawasan taman dan juga kawasan sekolah, ada sinaran latar belakang. Di mana-mana wujudnya sinaran latar belakang ni. Background radiation kita cakap tadi. Tetapi kita nak tahu, dos dia banyak ke kurang. Itu yang penting. Jadi, dos tadi tu, kita panggil dos, kita panggil dos. Dos tadi tu kita ukur dalam unit sievert. 1 sievert bersamaan dengan 1 joule. 1 sievert bersamaan dengan 1 joule sinaran radiasi yang diserap oleh 1 kilogram tisu ataupun sel yang berada pada sekeliling. Okey, itu kita panggil dia 1 dos. 1 dos dia punya unit sievert. 1 sievert. Tapi alat ni biasanya dikira dengan unit microsievert per hour. Bagi setiap 1 jam, berapa microsievert radioaktiviti yang masuk dalam badan kita. Itu penting sebab bahan radioaktif boleh masuk dalam badan kita sama ada secara directly, secara terus ataupun secara indirectly, tak terus. Okey, macam mana caranya nanti kita tengok. Okey, kita sekarang ada dua kawasan, dua situasi, satu berada di kawasan taman, satu lagi berada di kawasan sekolah. Dekat kawasan taman ni, dia bagi bacaan microsievert dia. Okey, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh tengok bacaan dia. 0.12 microsievert. 0.12 microsievert per hour. Dekat kawasan sekolah pula, dia menunjukkan detail bacaan 0.07 microsievert per hour. Okey, bacaannya kurang daripada 1 microsievert. So, di sini menunjukkan apa? Dia menunjukkan bahawa kadar radiasi yang berada dekat dua kawasan ni adalah rendah. Kadar radiasi ataupun kadar radioaktiviti yang berada di kawasan taman dan juga kawasan sekolah ni adalah rendah. Okey. Itu alat ni, nama alat ni Geiger counter. Nama alat ni adalah Geiger counter. Boleh cari dekat Shopee ataupun Lazada. Kita boleh kira kadar radiasi ataupun berapa dos yang berada pada kawasan rumah kita ataupun pada kawasan yang berada di sekeliling kita. Kamu boleh gunakan alat ni. Namanya Geiger counter. Boleh cek dekat Shopee. Harga berapa ringgit. Okey. Yang ini penting. So, bila kita dah tahu sinaran latar belakang ada berada di mana-mana,
kita kena tahu berapa amount yang baik, bukan baik, maksudnya selamat. Berapakah dos radioaktif yang selamat untuk tubuh badan kita dalam tempoh berapa lama. Sebab, ingat lagi tak Mary Curie? Mary Curie adalah saintis yang mana dia study duk pasal gamma lama-lama, duduk ralit study, sehingga kan dia terdedah dengan gamma radiation tu dalam tempoh yang sangat lama. Menyebabkan apa? Menyebabkan berlakunya kanser yang membawa kepada kematian dia. So kita nak tahu berapa lama kita dah terdedah dengan sinaran radioaktif ni. Kita tak nampak. Jadi kita kena kira. Jadi sekarang bahan radioaktif yang selamat, dos yang selamat, background radiation ionizing radiation yang selamat adalah, selamat datang Iqbal, Iqbal Wajdi, selamat datang, lama tak jumpa Iqbal. Saya ulang balik jumlah radioaktif yang selamat di sekitar kita, bila kita gunakan alat Geiger counter ni, yang ini alat ni tadi, nanti boleh cari kat Shopee, dia mestilah di antara ataupun kurang daripada 0.2 microsievert untuk 1 jam. Itu adalah level yang selamat. Level ataupun paras tahap radioaktiviti yang selamat. Kena ingat radioaktiviti ni memang berlaku secara semula jadi ataupun secara buatan. Kita tak boleh nak paksa dia untuk tak ada. Memang akan berlaku sentiasa ada. Sebab apa? Proses penuaan pun berlaku juga pada diri saya, pada diri kamu, pada diri kita semua. So oxidation, radiation, nuclearization, itu proses yang berlaku secara spontaneous. Kena ingat balik. Mula-mula kita belajar. Ini adalah proses yang berlaku secara spontan. Jadi kita tak boleh nak elak, tapi kita boleh kawal paras dia. So, paras yang selamat untuk pendedahan radioaktiviti ataupun radioaktif dalam dos adalah kurang daripada 0.2 microsievert per jam. Itu paras yang selamat. Sekarang ni kita tengok dekat bawah, ada beberapa contoh di sekeliling kita sebenarnya. Tak jauh mana pun. Lagi-lagi kita sekarang, kamu tengah pegang handset dan melihat gambar saya. Kalau tengoklah. Kalau dengar buat tak tahulah kan. Kita tak tahu, tak apa. Saya berfikiran positif. Kalau kamu tengok dekat sini, ada beberapa banyak contoh. Contoh aktiviti ataupun contoh yang berada dekat sekeliling kita yang membawa kepada sinaran radiasi. Ataupun kita panggil dia background radiation. Tak kisahlah sinaran apa. Sinaran alpha boleh jadi, sinaran beta boleh jadi, sinaran gamma pun boleh jadi. Bahaya tu Kita tak tahu pun sebenarnya. Alright. Mari kita tengok. Yang pertama, TV ataupun komputer yang saya tengah gunakan. Handset yang tengah kamu gunakan. Dia memberikan sinar radiasi sebenarnya. Tapi tak banyak. Jangan risau. Dia hanya ada 0.01 microsievert per hour. 0.01 microsievert per hour. Sudah tak nampak. Saya tunjuk balik tadi. Ni. So tak tinggi pun. 0. Selamat datang Sarah. Saya ulang lagi sekali. Dekat sekeliling kita ada banyak contoh sinar radiasi latar belakang. Tetapi kita nak tengok dia bahaya ataupun tidak. Dan kita tengok dekat sini. TV kita yang kamu selalu tengok. Komputer yang selalu kamu gunakan. Handset yang kamu gunakan. Apa-apa jenis skrin saja pun. Dia akan membebaskan sinaran radiasi yang mengion. Iaitu berjumlah 0.01 microsievert. Sorry, bukan micro. Millisievert. Unit dia adalah millisievert. Sebab M kecil. Per jam. So, nampak tak ada kat situ? Pendedahan yang terlalu lama atau kita kata kita terlalu lama melihat tonton televisyen ataupun tonton TV ataupun melihat smartphone tanpa berhenti, non-stop, boleh menyebabkan radiasi berlaku. Penyakit katarak mata. So, berhati-hati. Selain daripada tu, ni biasa kamu tengok sinaran X-ray yang akan menghasilkan sejumlah 5.5 millisievert untuk satu test per medical test. Sekejap, saya tutup lagu suspend dulu. Nanti takut pula koma. Kan katakanlah kamu patah tangan atau patah kaki ataupun accident. Kamu akan pergi hospital dan hospital akan bawa dekat pakar radiologi untuk jalankan ujian X-ray. Waktu buat je ujian X-ray tu geng, sinaran radiasi sejumlah 5.5 millisievert telah berada ataupun telah terdedah pada diri kamu.
Tapi pada satu-satu masa lah. Maksudnya bukanlah kena pada tempoh masa yang lama. Tidak. Dia kejap je kan kita kena X-ray tu. Tapi kita dah didedahkan sejumlah 5.5 milisievert. Maksudnya dah lebih daripada paras yang selamat. Paras yang selamat tadi sebenarnya kalau untuk milisievert dia mesti kurang daripada, okey, kamu boleh tengok kotak ni dia mesti kurang daripada 0.0002 milisievert. Yang saya sebut 0.2 tu dalam unit microsievert. Dia ada banyak unit. Okey, itu X-ray. Ni asap rokok. Sorry. Ini bukan cakap apa, tapi memang ada membebaskan bahan radioaktif. So berhati-hati dengan asap. Asap sebenarnya, asap kenderaan pun sebenarnya ada sumber radioaktif. Bukan sebarang asap. Macam-macam jenis asap pun ada sebenarnya. Tapi kat sini dia bagi contoh asap rokok. Smoking, dia ada punya radioactive radiation sejumlah 55 milisievert untuk satu puntung rokok. Satu puntung rokok akan menghasilkan 55 milisievert radioactivity ataupun kita panggil dos. So, dangerous. Dangerous. Bangunan juga akan menghasilkan bahan radioaktif. Bangunan rumah kita ni pun menghasilkan bahan radioaktif, tetapi per tahun. Berapa jumlah dia? 1.5 milisievert per year. Dalam satu tahun, bila rumah kita akan menghasilkan radiasi sejumlah 1.5 milisievert untuk tempoh satu tahun. Makanan di sekitar antara 0.1 hingga 0.5 milisievert untuk satu tahun. Jadi sebab tu kita ada expiry date ataupun tempoh luput makanan. Kita tak boleh biarkan makanan tu dalam tempoh yang lama. Contoh makanan kita biarkan dalam tempoh yang lama, makanan yang berasaskan jeruk ataupun makanan yang diawet. Tempoh tarikh luput dia sangat lama. Tempoyak boleh simpan lama-lama. Tapi ada tak kesan efek dia? Ada sebenarnya, iaitu daripada sinaran radiasi. Kita tak tahu radiasi apa yang keluar. Tak tahu alfa ke beta ke gamma. Tetapi dia punya dos sinaran dia di sekitar 0.1 hingga 0.5 per tahun. Okey, ini pula environment background. Ni yang berada dekat sekeliling kita. Sama ada kita berada di kawasan tanah paman, tanah tinggi, tanah rendah, dalam rumah, dekat luar rumah. Dalam tempoh satu tahun dia menghasilkan 0.4 hingga 1.0 milisievert setahun. Ni kapal terbang, flight akan terdedah dengan sinaran kosmik daripada angkasa lepas sejumlah 0.03 milisievert per jam. Dan lagi satu kawasan tanah tinggi, Cameron Highland, Genting Highland, terdedah dengan cosmic radiation sebab dia berada tinggi kan. So dia dekatlah dengan sinaran kosmik. 0.3 hingga 0.5 milisievert per year setahun. Jadi dan lagi satu, outer space, dekat ruang angkasa lepas. Kita tak boleh hidup lah. Tetapi sinaran kosmik dia sangat bahaya juga. Sejumlah 0.35. Okey geng, yang ini tak perlu hafal. Cumanya kamu kena tahu, dekat sekeliling kita ada banyak aktiviti radioaktiviti. Banyak radioaktiviti yang berlaku di sekitar kita. Sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Cuma kita kena kawal. Macam mana kita nak kawal? 3 konsep. Dari segi timing, masa. Yang kedua dari segi, lupa pula saya. Distance, jarak. Kita ambil jarak. Dan lagi satu, shielding, protection. Apa protection kita? Okey, tiga-tiga ni kita akan bincangkan. So, kita memang akan terdedah dengan radioaktiviti. Cuma secara sedar ataupun tidak. Dan kita kena tahu macam mana kita nak kurangkan kadar pendedahan dos kita tu. Kita tak boleh banyak terkena sinaran radioaktiviti ni. Kalau tidak, sebab itulah kita tengok, orang tu sihat je. Saya selalu jumpa sembangan dia. Makan pun sihat, selalu bersenam, selalu berjoging. Tahu-tahu, cancer, stage 3, stage 4, nauzubillah. Kita kan kadang-kadang selalu dengar benda tu. Tapi kita terfikir, orang tu elok, sihat je, makan baik, selalu buat diet, selalu puasa, selalu bersukan, tapi dapat sakit. Kenapa inilah antara salah satu puncanya. Salah satu punca. Bukanlah kita nak kata ini 100% sebabnya. Tidak. Tapi mungkin menjadi salah satu punca menyebabkan kanser. Baik. So, risiko dia. Macam mana kita nak kawal risiko dia? Pendedahan ataupun exposure to the ionizing radiation is very, very high. Especially in gamma ray. Gamma ray, kalau daripada luar, kena pada badan kita, sangat bahaya. Alpha ray, daripada luar, tak bahaya.
Tapi bila kita masuk dalam makanan ataupun alpha ray tu ada dalam makanan, kita telan masuk dalam badan. Bila dah berada dalam badan, alpha ray pun bahaya. So 3 type of radiation tadi kita dah tengok, alpha, beta dan juga gamma. Okey, mari kita tengok contoh-contoh yang ada di sekitar kita dan macam mana cara kita nak kurangkan risiko pendedahan. Okey, yang pertama, katalah sini kita ada sinaran latar belakang ataupun kita panggil background radiation. Safety measures, how do we handle the case of background radiation? Use appropriate protective equipment. Ini saya kata shielding. Maksudnya kita akan gunakan alat kebal pula, alat pelindung diri. Contohnya macam spek mata. Kan kalau kita pergi dekat luar, waktu panas cahaya matahari, kita akan pakai spek hitam. Bukan saja-saja nak gaya. Tidak. Salah satu cara untuk mengurangkan risiko berlaku pada mata. Sekiranya ada cosmic ray yang masuk ke dalam mata kita. Sebab mata kita kan terdedah, terbuka ni. Bukannya ada kulit. Itu contoh. Ataupun kita ada anti-violet film ataupun anti-UV umbrella. Kita ada payung anti-UV. Sinar UV adalah sinar yang salah satu sinaran yang ada pada sinaran kosmik ataupun radiation, background radiation, dan dia juga berbahaya kepada kulit manusia, sinar UV. Kan kalau kamu selalu tengok produk kesihatan, gunalah ini dapat mengelakkan, melindungi diri anda daripada sinar UV. Okey, itulah salah satu protection yang kita buat. Yang kedua, sewaktu katakanlah berlakunya accident ataupun berlakunya kemalangan ataupun kamu nak masuk universiti, nak masuk IPT nanti kita kena buat X-ray test. Nak tengok tubuh badan kita. Memang kena buat X-ray. So, waktu buat X-ray, apa yang patut kita buat untuk melindungi diri? Yang pertama, doktor akan sarankan kita akan buka jam, betul tak? Buka jam, keluarkan semua bahan-bahan logam. Kalau kamu perasan. Maksudnya ada prescription, ada guide sebelum seseorang itu menjalani ujian X-ray. Kat sini dia cakap, X-ray will be taken, terbalik pula pen saya. X-ray will be taken by a doctor prescription. Arahan doktor, okey. Ada bawa apa-apa ke? Telefon tolong tinggalkan, tolong letak tepi. Gunakan pakaian saja. Perasan tak? Waktu kita buat ujian X-ray. Itu adalah safety measures ataupun langkah pencegahan, langkah keselamatan yang kita buat. Okey, TV tu yang kamu selalu tengok tu, TV, komputer, handset, sebenarnya ada contact hour ataupun tempoh masa yang tertentu ataupun jarak yang kita perlu apply, iaitu dengan memastikan jarak kita dengan TV adalah di antara paling kurang 2 meter sebenarnya. 2 meter. Untuk TV lah, Untuk monitor 2 meter tak logik lah. Monitor komputer ke monitor laptop 2 meter kita nak jarak, jauh lah, mana nampak kan. Nak tulis kat keyboard pun tak boleh. Jadi ini khas untuk televisyen. Tapi sekarang ni, nak cerita sekarang, teknologi sekarang kita ada LED TV, kita ada smart TV. Jadi risiko pendedahan ionization radiation tu kurang. Ini kita cerita TV gedabak besar tu. Kalau ayah kamu, mak kamu tahulah TV tu. CRT TV kita panggil. TV dia besar. Kalau siapa-siapa ada TV dia besar gedabak. Kalau besar lagi berat. TV dia besar. Nak buka pun lama tunggu masa nak buka. Jadi jarak yang sesuai di antara mata kita dengan TV ataupun monitor 2 meter. Kalau untuk komputer ataupun laptop lebih kurang 0.5 meter. Jarak lebih kurang macam itulah. Tapi mesti jangan terlalu dekat dengan mata kita. Macam mana pula dengan makanan yang dah tercemar dengan bahan radioaktif? Janganlah makan. Contohnya makanan ataupun ikan yang terdedah dekat laut. Laut tu kita dah tahu dah kawasan daripada bahan yang ada radioaktif yang banyak. Jadi, do not eat food produced in areas contaminated. Sungai yang terdedah dengan bahan radioaktif ataupun sisa radioaktif, jangan kita ambil ikan dia. Ataupun laut yang tercemar, jangan kita makan. Macam mana kita nak pastikan? Pihak yang berkuasa lah kena pastikan. Kita tak ada kuasa untuk pastikan. Mana kita tahu benda tu datang daripada mana, kan ikan tu datang dari mana. Jadi, penguatkuasaan undang-undang. Okey, selamat datang Hidayah, selamat datang Nurul Hidayah. Okey, saya ulang lagi sekali. Penguatkuasaan undang-undang lah yang boleh menentukan sama ada kita tahulah ikan tu datang daripada mana. Kita tak tahu ikan tu ada bahan radioaktif ke tak. Jadi government kena kuatkuasakan undang-undang yang ketat bagi kenakan denda pada siapa-siapa yang buang bahan radioaktif secara tak teratur. Dan akhir sekali, cosmic rays.
Okey, ini biasa ada pada pilot. Nanti siapa-siapa yang berminat jadi pilot ke, Irfan nak jadi pilot ke, Danish Fariha ke nak jadi juruterbang wanita yang pertama ke, mana tahu kan. Okey, bila kita jadi pilot, kita punya exposure terhadap sinaran kosmik tu lagi tinggi. Sebab itulah kebanyakan pilot dia ada working hours, working period. Kita ada tempoh masa bagi satu pilot untuk take off. So dia akan ambil lah berapa job dia sama. Okay, dia ambil job katalah pergi London, patah balik, lepas tu rest kejap, ataupun jauh sikit daripada KL pergi ke US. So dia akan ada banyak apa tu kita panggil intersection port sebelum nak sampai dekat USA. Contoh dia nak pergi USA, dia akan drop dekat Dubai dulu contoh. Dia akan rehat dulu kat UAE, baru dia akan sambung perjalanan pergi ke USA. So dia akan ada tempoh waktu bekerja. Dia tak boleh ada tempoh yang terlalu lama secara direct terhadap sinaran kosmik. Itu antara safety measures ataupun langkah keselamatan yang kita buat. Okey, kalau kamu perhatikan dekat sini, nampak ada pilot, ada abang pilot dekat sini. Okey, sebenarnya bumi kita ataupun kawasan bumi kita menghasilkan sinaran radioaktiviti, tetapi nilainya tak banyak, iaitu sejumlah 0.2 mikrosievert per jam. Per jam tau, per jam. Jadi dia taklah terlalu banyak. Itu adalah nilai yang normal kita kata. Jadi manusia-manusia ataupun mereka-mereka yang bekerja dekat bidang industri, mereka-mereka yang bekerja dekat bidang pilot ni ataupun bidang apa kita panggil boarding, mereka-mereka yang bekerja dekat kawasan pusat nuklear, loji nuklear. Jadi pendedahan diorang terhadap bahan radioaktif adalah tinggi, sehingga kan dia boleh exceed lebih daripada nilai yang sepatutnya. Untuk pengetahuan koma, bagi tempoh 1 jam, manusia tak boleh lebih daripada 1000 microsievert. 1000 microsievert. 1000 1000 saya rasa tak silap itu. Dah lupa dah. Nanti kamu cuba cari. Lebih daripada tu, 6000 boleh menyebabkan kematian. Kematian, bukan kematian sel. Kematian manusia ataupun organisma tu sendiri. So itu nilai yang kita nak elakkan. Kita tak nak nilai itu. Jadi macam mana kita nak kawal? Kita gunakan Geiger counter sebagai penunjuk untuk menentukan sama ada kawasan kita ni kawasan yang berisiko penuh dengan radioaktiviti ataupun tidak. Tapi jangan risau. Kebanyakannya kawasan tanaman, kawasan yang hijau, ada banyak pokok. InsyaAllah dia punya apa kita panggil dos adalah kurang daripada 0.2 mikrosievert per jam. Okey, so selesailah sudah. Belum lagi. Sikit lagi nak cerita tentang kegunaan bahan radioaktif. Okey, tapi ni saya rasa ini dah cerita dah sebenarnya. Antara kegunaan bahan radioaktif, karbon 14 yang digunakan untuk mengesan ataupun mengenal pasti usia fosil. Ini siapa yang berminat dalam bidang arkeologi, dia bolehlah gunakan benda ni. Dia gunakan karbon 14 untuk menentukan usia tulang dinosaur. Abang pun ada kelas. Bagi telefon dekat dia. Okey. Yang kedua, kita boleh tentukan dengan menggunakan bahan radioaktif, kita boleh tentukan ketebalan logam. Yang ini dalam bidang industri pula. Lagi satu dalam bidang agriculture. So nanti kamu tengok contoh-contoh yang ada dekat sini, apakah kegunaan bahan radioaktif dalam kehidupan seharian kita sebenarnya. Banyak kegunaannya. Dalam bidang perubatan pun ada. Sama ada kita gunakan sinaran alfa, beta ataupun gamma. Tapi perlu diingat, jumlah pendedahan ataupun dosis yang kita dapat daripada radiation ni perlulah berada pada tahap minima. Jadi macam mana kita nak pastikan kita sentiasa berada pada tahap yang selamat? Satu, masa. Pastikan masa kita expose terhadap bahan radioaktif tu taklah terlalu lama. Distance, jarak. Kita ada jarak. Protection. Kita ada alat kawalan diri sebelum kita nak handle bahan radioaktif tu. Okey, itu secara umumnya. Okey, nanti kamu boleh baca detail dalam buku teks. Pun ada juga dalam bidang defense, dalam bidang army.
ketenteraan, gunakan sebagai senjata nuklear. Food preservation, nak bagi makanan tu tahan lama, so dia akan gunakan radiation juga. Sebab tu saya kata kebanyakan food industry ataupun food processing, makanan yang berproses, Maggi kari, Maggi saja saya sebut, makanan yang berproses lah, banyak menggunakan radiation. So berhati-hati, jangan terlalu banyak makan makanan yang berproses. Bidang perubatan juga menggunakan sinaran radioaktif. Contohnya kat sini digunakan cobalt 60 untuk guna sebagai untuk mengubati penyakit kanser ataupun tumors, brain tumors dan sebagainya. Juga digunakan untuk membersihkan alat radas. Ada banyak kegunaan dan kat sini ada safety caution yang kita akan laksanakan bila kita nak handle benda tu. Contohnya pakai yang seragam macam PPE tu COVID-19. Lagi satu, letak dalam bekas plumbum. Yang ketiga, gunakan sarung tangan robot ataupun kita gunakan tangan robot. Untuk handle bahan radioaktif, kita biasanya dekat bidang industri ataupun bidang uji kaji, dia akan gunakan tangan robot. Okey. So, habis selesai sudah kita punya chapter 8 iaitu radioactivity. Jadi, nanti untuk esok kita akan ulang balik dengan beberapa siri latihan. Nanti saya minta kamu untuk buat uji kaji pula. Latihan tersebut berdasarkan apa yang kita dah bincangkan selama 2 minggu tentang radioactivity. So, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tamatkan sesi kita pada tengah hari ini. Terima kasih atas kerjasama. Nanti saya akan bagikan siri latihan untuk kita buat. Okey. Sebelum saya terlupa, kamu akan menghadapi siri ujian peperiksaan, kita panggil dia pentaksiran pertengahan tahun secara online ataupun offline. Jadi kamu akan diberi beberapa siri soalan, beberapa set soalan belum siap lagi. Set soalan selaras dan kamu akan diberi masa waktu tempoh PDP waktu subjek tersebut untuk buat. Kamu nak rujuk pada buku teks pun tak ada masalah. Dia open. Kira macam open test lah. Kamu boleh rujuk buku teks, kamu boleh rujuk Google ke, rujuk mana. Asalkan kamu menjawab soalan tersebut. Tiru. Macam mana nak tiru? Kamu seorang-seorang kat rumah. Discuss. Itu terpulang dari kat kamu. Asalkan kamu buat. Okey. So, itu nanti kemungkinan insyaAllah dalam bulan ni lah. Kamu standby je lah. Cumanya nak bagi tahu, jangan risau. Tak adalah sampai kiranya bab sebelum ni lah. Mungkin sampai bab 7. Bab 8 ni, tak apa kot sebab kita baru habis belajar kan. Mungkin tak masuk kot. So radioaktif ni dia agak sukar sikit untuk difaham. Sebab benda tu benda baru bagi kamu. Radioaktif. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama. Assalamualaikum.